Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 1 November 2021 bersama saya Alfaiz Jemurin. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan terus membawa pelbagai pembangunan di kawasan seluruh Baram menerusi pelaksanaan projek jalan raya kerana ia mempunyai potensi besar dalam bidang pertanian dan pelancongan sekaligus memacu ekonomi setempat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata projek pembangunan itu antaranya melaksanakan jaringan jalan raya di seluruh Baram sehingga ke Lawas dan Sabah. Menurutnya, projek tersebut akan membawa impak tinggi kepada kawasan Baram kerana ia menghubungi seluruh penempatan rumah panjang di parlimen berkenaan. Dan dalam rancangan kita selepas ini, kita nak melaksanakan pembangunan jalan raya. Yang jalan raya menerusi kawasan seluruh Baram. Bermakna dari ini sekarang kita membangunkan jabatan Baram di Marudi. Marudi jalan terus kita bina sampai ke Long Terawan dekat Mulu. Dan di Mulu pula akan disambung dengan jalan yang kita bina di Limbang dan Lawas. Dari sana dia menuju ke Gunung Buddha. Gunung Buddha, daripada Gunung Buddha di Lembang, terus ke Lawas, terus ke Sabah. Semalam saya di Lawas. Saya melaksanakan satu majlis Lawas ke Long Lopeng. Jalannya. Bermakna, Baram akan mempunyai apa yang disebut orang jajaran, macam highway juga lah, jajaran jalan dari Miri terus ke kawasan yang telah kita lalui sampai ke Long Terawan hingga ke Sabah lah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Adat Negereng JHUMA Maring atau mendirikan tiang rumah baharu bagi rumah panjang Temenggong Elizabeth Deng, Long Laput pada Ahad. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zohari sempat mengajak masyarakat yang hadir memberikan penghormatan kepada mendiang Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jumud Masing yang menghembuskan nafas terakhir pada pagi Ahad. Jelasnya mendiang Tan Sri James semasa hayatnya merupakan seorang pemimpin yang amat berwawasan dan mengutamakan rakyat. Saya mengajak tuan-tuan bersama dengan saya untuk kita diam sebentar, 1 minit silent bagi kita menghormati mendiang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jumud Masing yang telah meninggal kita pagi tadi jam kira-kira 7.30 pagi. Kita tahu bahawa Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jumud Masing telah banyak juga menyumbang kepada pembangunan negeri kita di bawah pimpinan Ben Sri Taib, di bawah pimpinan Arwah Tok Nan dan juga di bawah pimpinan saya. Saya harap Tan Sri Datuk Amar James will be remembered for what he has done to us. Jadi saya mengajak 1 minit untuk kita sama-sama bertakbir menghormati Tan Sri James. Dalam pada itu, Ketua Menteri merakamkan tahniah kepada masyarakat Kayan di Long Laput kerana bakal memiliki sebuah rumah panjang baharu serta moden menerusi projek perumahan rakyat di pedalaman. Jelasnya, projek perumahan rumah panjang 165 pintu itu adalah di bawah skim Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Abang Zohari turut meluluskan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi pendawaian semula rumah panjang sedia ada. Beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi pembangunan rumah warisan dan khazanah bagi rumah panjang tersebut. Turut diluluskan peruntukan berjumlah RM500,000 menerusi Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA bagi pembangunan kawasan pertanian di Baram. Seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak dengan kerjasama Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Saberkas, Daro dan Pejabat Daerah Daro telah menganjurkan program Ziarah Belia Daro 2021 di Dewan Masyarakat Daro pada Sabtu.
Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penganjuran program ziarah belia Daro 2021 ini bertujuan mengagihkan keperluan kesihatan seperti alat sanitasi tangan, pelitup muka dan alat pengesan suhu. Sambutan pada hari ini di Dewan Masyarakat begitu baik sekali, tapi kita terpaksa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga SDMC yang mana ada lebih kurang 200 saya rasa belia-belia dan juga frontliners dalam kawasan Daro ini telah datang bersama-sama untuk kita agih-agihkan. Dan saya begitu teruja sekali apabila saya datang ke Daro ini kerana saya telah dapat melihat bahawa pembangunan yang berlaku dalam kawasan Daro ini begitu mendadak sekali. Tahniahlah kepada yang berhormat Saudara Syafiee. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safii Ahmad menzahirkan ucapan terima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan di atas kehadiran dan kesudian merasmikan program tersebut. Perkembangan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP kepada Biro Wanita Dewan Undangan Negeri Dun Layar bertempat di Pusat Hikmat Dun Layar pada Sabtu. Terdapat 91 biro wanita yang mewakili rumah panjang masing-masing menerima cek MRP secara berperingkat dengan setiap penerima menerima 2 keping cek. Masing-masing sumbangan Adun Layar dan 1 keping lagi daripada Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat. Pada Sabtu, sebanyak 20 biro wanita rumah panjang dari kawasan Spark menerima cek MRP antaranya Mupoh Baroh, Mupoh, Atas, Kabok Engkalat, Nangatapih, Jelang Melanjan, Temedak, Mujau, Luing, Kerapa, Gerugu, Penyuin, Ijuk, Muman, Lempaung, Lempaung Baru, Batu Pesok, Rantau Layang dan Perdu. Sementara itu, para penerima cek MRP merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Adun Layar dan Ahli Parlimen Betong yang telah memperuntukkan dana kepada mereka dalam melaksanakan aktiviti dan beberapa keperluan biro wanita masing-masing, lebih-lebih lagi di dalam situasi pandemik COVID-19. Selesai penyerahan cek MRP, Datuk Gerald meninjau aktiviti jualan makanan anjuran Gereja St. Augustine Betong yang bertujuan mengumpul dana dalam membantu mereka yang terkesan akibat penularan COVID-19. Satu dialog skim pembesaran kampung telah diadakan di Dewan Seberguna Kampung Seberang Sarike pada Sabtu. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Lentali Saleh telah hadir bersama 146 penduduk yang telah diluluskan menerima slot skim pembesaran kampung SPK. SPK dan skim penempatan semula SPS adalah hak untuk semua rakyat dan pendekatan yang diambil adalah bagi perancangan jangka panjang dalam meringankan bebanan rakyat. SPK Sarike Fasa 2 ini telah diluluskan pada 17 Oktober 2001 dalam rancangan Malaysia ke-8 RMK 8 dan dilaksanakan bermula tahun 2004 dengan jumlah keseluruhan lot kediaman sebanyak 294 lot dengan keluasan 23.75 hektar. Dalam SPK ini telah disediakan tempat kediaman yang selesa, infrastruktur yang baik, penempatan yang tersusun dan terancang kepada penduduk asal. Balik ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 616 kes positif baharu COVID-19 pada Ahad. Ini melibatkan 32 daerah di seluruh Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 241,046 kes. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media pada Ahad memaklumkan 600 kes baharu direkodkan dalam kategori 1 dan 2, manakala 16 kes lagi dalam kategori 3, 4 dan 5. Turut dilaporkan 13 kes kematian baharu dicatatkan dari 12 Oktober sehingga 29 Oktober 2021. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 28 kluster dengan satu kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baharu iaitu kluster Putai 2. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris. Jemuri dan kru penerbitan berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.